Okey, pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey. Pembiakan apa itu? Pembiakan adalah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Okey, itu adalah pembiakan. Penghasilan, proses kita hasilkan organisma baru. Okey. Okey, kalau manusia, cara kita membiak adalah dengan melahirkan anak. Ikan paus melahirkan anak. Kalau ayam dia bertelur, ular bertelur. Okey, pembiakan dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey, kalau pembiakan seks melibatkan sel pembiakan. Okey, bila melibatkan sel pembiakan mestilah melibatkan persenyawaan. Okey, kalau pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, tiada persenyawaan berlaku lah. Okey, dah tak melibatkan sel pembiakan. Of course dah tiada persenyawaan. Okey, pembiakan seks berlaku pada manusia, haiwan peringkat tinggi, yang ada 5 grup tu lah, vertebrata tu. Okey, mamalia, burung, ikan, reptilia, amfibia dan juga tumbuhan berbunga. Kalau pembiakan seks, okey, berlaku tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang. Yang ni pakai tuber apa semua tu lah. Okey, dan organisma peringkat rendah iaitu amoeba, hydra, paramecium. Okey. Okey, sekali tengok ini pembiakan seks, ikan, burung, reptilia, bunga, mamalia, amfibia. Yang ini pembiakan aseks. Okey. Kamu pernah buat aktiviti ni kan dengan Cik Aini dengan Cik Mahani. Okey. Okey, pembiakan seks. Okey. Merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi. Okey. Okey, pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu mesti ada induk jantan yang akan membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma, dan induk betina yang membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Dia mesti ada dua induk lah. Okey. So, proses pertama untuk berlakunya kehamilan, proses yang pertama adalah proses persenyawaan. Apa itu persenyawaan? Adalah proses pencantuman nukleus gamet jantan dan gamet betina. Okey. Okey, ada dua jenis persenyawaan, iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Apa itu persenyawaan dalam? Nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina dalam induk betina. Itu dalam. Kalau luar, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Okey. Okey. Tempat berlaku cantuman, induk jantan dibebaskan gamet jantan dalam badan induk betina. Yang ini dia bebaskan sperma dan induk betina bebaskan ovum. Maksudnya dia berlaku dalam luar badan lah. Selalunya dia mesti melibatkan medium. So kat sini berlaku dalam air lah. Sebab itulah kalau macam organisma haiwan yang duduk dalam air, so dia akan menjalankan persenyawaan luar lah. Okey. Proses macam mana dia punya ni, gamet jantan daripada organ pembiakan jantan akan masukkan akan bebas. Gamet jantan daripada organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina. Yang mana dalam organ pembiakan betina tu ada gamet betina lah, yang mana kemudiannya bercantum membentuk zygote. Yang ini gamet jantan kena berenang menuju ke telur, dia bercantum membentuk induk bercantum dengan gamet betina. Sebab ini yang persenyawaan luar ini berlaku di luar badan. Okey, sebab tu dia perlukan medium yang biasanya adalah air lah. Okey. Nampak tak? Dua-dua keluarkan ovum, sperma, so dia bercantum kat luar. Yang ini dia masukkan dalam induk betina. Okey. So persenyawaan berlaku dalam badan induk betina. Pembiakan aseks. Okey, berlaku dalam organisma ringkas seperti amoeba, paramecium, hydra, tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang. Okey, yang mana dia hanya melibatkan satu induk saja. Okey, dan tak ada berlaku persenyawaan. Okay, dan dia punya hasil dia, individu baru itu dia sama secara genetik dengan dia punya induk. Maksudnya seiras lah, tak ada variasi. Okey.
Okey, pembiakan seks kat sini. Yang pertama, kalau bakteria secara belahan dia dua, nampak tak? Okey, bakteria, amoeba, paramecium, daripada satu induk dia membahagi membentuk dua organisma. Okey, paramecium, yeast secara pertunasan. Okey, nampak tak? Dia tumbuh tunas. Okey, sama juga hydra, dia tumbuh tunas. Nampak tak tunas? Dia membesar, kemudian dia orang panggil apa, terputus lah. Kemudian terputus dan membentuk individu yang baru, sama juga dengan yeast. Okey, penjanaan semula kamu semua tak nampak tak, kita potong dua cacing pipih ni, okey, planaria ni, kemudian dia akan jadi dua planaria. Kalau kamu potong tiga planaria. Maksudnya setiap bahagian segmen yang kita potong itu, okey, dia boleh membentuk organisma yang baru lah. Itu penjanaan semula, dijana semula. Macam tapak Sulaiman. Okey. Lagi apa? Cacing pipih, planaria, spirogyra. Okey. Kalau ekor cicak pun boleh jadi, tapi cicak ni hanya bahagian tertentu saja dia melalui proses penjanaan semula, iaitu di ekor. Kalau kamu potong belah dua cicak, dia tak boleh tumbuh dua cicak balik. Cuma dia ada kat cicak tu, dia menjalankan pembiakan seks, cuma bahagian dekat ekor ni tu dia menjalankan penjanaan semula. Sebab tu bila kita putus ekor dia boleh tumbuh semula. Okey. Pembentukan spora, pakis contoh. Okey. Proses penghasilan spora di dalam sporangium. Okey, bila dia matang dia akan pecah dan tersebarlah oleh angin, disebarkan oleh angin sebab dia sangat ringan. Okey, so bila dia sampai tempat yang lembap yang sesuai, dia akan tumbuh semula lah. Contoh dia alga, kulat, pakis, bakteria. Okey, dan tumbuhan vegetatif, bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga lah. Contoh dia batang, akar. Okey, akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Contoh dia lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi, ubi kentang, ubi keledek. Semua tu lah. Okey. Kalau akar kat sini, contoh dia lobak merah, akar. Nampak tak? Akar, bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang jadi tumbuhan yang baru. Nampak tak? Kalau nak tanam ubi keledek, kita tanam ubi dia je, nanti dia akan tumbuh lah. Okey, batang, melalui batang tumbuhan induk akan berkembang jadi tumbuhan baru. Okey, contoh dia pokok bawang, kita tanam, bukan bawang ini adalah berbawang. Kita tanam berbawang tu. Okey. Ni ubi kentang, rumput, batang rayap, batang bawah tanah adalah ubi kentang. Kalau yang batang rayap, rumput, nampaklah bila kita tarik rumput tu dia bersambung. Okey, daun, stawar, begonia, nampak tak? Kalau tengok dekat bilik seni ada kan dekat luar tu. Ni yang tumbuh kecil-kecil keliling dia tu, macam daun kecil-kecil kan, itu adalah anak dia lah, tunas dia. So bila daun ni gugur, so semua ni akan tumbuh. Cuma yang bila dia akan berlaku persaingan lah, mana yang kuat dia akan hidup lah. Bukan semua tu akan membesar. Okey, kalau kita letak dia jarak-jarak, dia boleh lah tumbuh. Okey, kalau macam dalam pasu, dia bukan semua akan tumbuh, bukan semua boleh survive lah. Okey, kenapa pentingnya pembiakan untuk tambah bilangan organisma? Okey, so kalau kita tak boleh membiak, itu yang menyebabkan lama-lama berlakunya kepupusan. Macam apa? Orang panggil apa? Macam orang hutan, kita kata haiwan yang terancam. Dia belum pupus lagi. Tapi kalau kita ambil tindakan, lama-lama akan pupus. Okey, tapir. Lagi apa lagi? Tapir sekarang dah tak boleh jumpa. Dulu tapir ada dekat Malaysia, tapi sekarang dah tak ada dah. Dalam zoo saja boleh jumpa kan. Sebab dia dah hampir pupus. Okey. Kalau yang dah pupus apa? Kalau dekat luar negara, burung dodo, kamu cuba search tengok. Okey. Dia dah tak ada dah. Okey, sekarang kita tengok sistem pembiakan lelaki yang mana terdiri pada zakar. Okey, ini. Lepas ini adalah testis. Okey, yang luar ini, kantung ini skrotum. Okey, dalam testis ini ada urethra.
Okey, lepas kita ada ductus sperma yang menyalurkan sperma ke dalam uretra. Ini adalah kelenjar prostat, ini adalah vesicle semen dan ini adalah pundi kencing. Okey. Vesicle semen ni merembeskan medali yang mengandungi nutrien untuk sperma. Ni vesicle semen ni. Okey, bagi nutrien untuk sperma. Uretra salurkan, keluarkan sperma dan juga air kencing keluar daripada badan lah. Air kencing ni pundi kencing. So, ini ductus sperma kan. So, sama juga sperma akan masuk ke dalam uretra. Okey, ductus sperma menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Zakar nak pindahkan sperma ke dalam faraj wanita. Okey, skrotum pegang dan lindungi testis, sebab dalam testis ini menghasilkan gamet jantan dan juga hormon seks jantan. Okey, dan kelenjar prostat ini menghasilkan cecair berkhasiat untuk melindungi sperma. Okey. Okey, yang ini untuk betina pada perempuan. Okey, ini adalah faraj, ini adalah cervix, okey, dan ini adalah uterus, ini ovari dan ini adalah tube fallopian. Okey, tube fallopian tempat berlaku persewaan antara sperma dengan ovum. Ovari dihasilkan gamet dan juga hormon seks wanita. Uterus tempat embrio berkembang dan membesar. Cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dan faraj dia terima sperma dan juga saluran untuk bayi dilahirkan lah. Okey. Bila akil balik, apa yang berlaku? Kamu tengok perubahan. Kalau lelaki, yang pelajar lelaki boleh tengoklah apa perubahan bila kamu dah akil balik. Okey. Yang pertama, kalau lelaki suara dia jadi garau. Betul tak? Sebab peti suara membesar. Suara jadi garau. Kalau badan pula, ada tengok tumbuh misai, janggut. Okey. Lepas bulu di muka, ketiak dan dada. Okey, organ pembiakan dia hasilkan sperma. Kalau dah start akil balik, baru dia hasilkan sperma lah. Dan juga hormon seks. Okey. Bulu tumbuh di bahagian sulit. Zakar dan skrotum mula membesar. Ini yang lelaki. Okey. Kalau yang perempuan, buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar, bulu di bahagian ketiak, ovari hasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit, kitaran haid bermula. Okey. So, bila akil balik, barulah haid tu bermula. Okey. Okey. Ini kamu boleh tengok sendirilah. Okey. Okey, kita haid. Haid, apa itu haid? Ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okey, maksudnya kita lapisan endometrium. Okey, dinding uterus tu lah. Dinding uterus tu dia akan luluh dan keluar sebagai darah haid lah melalui faraj. Okey. Kita haid, macam mana nak tengok kita haid? Kita tengok macam ni, setiap orang dia biasanya normalnya ada 28 hari kita haid. Okey, tapi ada juga yang lebih daripada 28 hari ataupun kurang. Kan? Tapi yang biasanya ada 28 hari lah. Okey, fasa haid cuba tengok 1 hingga 5 hari biasanya lah. Tapi ada juga orang yang main period lebih daripada 5 hari kan. Tapi kita panggil fasa haid 1 hingga 5 hari ke-5. Okey, lepas itu yang ini fasa, nampak dinding uterus dia. Ni meluluh. Okey, so fasa pemulihan maksudnya hari ke-6 hingga ke-11, nampak tak warna merah ni? Dinding uterus mula dibaiki lah. Dia duk baiki balik. Okey, so pengovulan hari ke-14, ini fasa subuh sebab pengovulan berlaku. Apa pengovulan? Ovum dibebaskan. Okey, nampak tak? Dia makin tebal merah ni. Dalam masa yang sama, endometrium semakin menebal. Dinding uterus semakin menebal. Hari ke-18 hingga ke-28, okey, fasa prahaid. Kalau persensawaan berlaku, dia akan terus tebal lah dinding uterus ni. Kalau persensawaan tak berlaku, sampai dia bila persensawaan tak berlaku kat sini, so nanti hari ke-28 sehinggalah hari ke-28, darah haid akan turun balik lah. Esoknya tu hari pertama. Hari pertama, hari darah haid keluar itu dikira sebagai hari pertama lah. Ni fasa prahaid. Kalau tak berlaku persensawaan, nanti dia akan luluh balik lah dinding uterus ni. Okey, so dia akan berlaku setiap hari. Okey, kalau kamu nak kira macam mana hari pengovulan kamu kira daripada hari pertama kamu haid sampailah hari ke-14, itu adalah hari pengovulan, tarikh pengovulan berlaku lah. Okey. Ini
fasa dinding terus menebas. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio terjadi di dinding. Kalau tak ada, kita hide bermula-semula lah. Dinding uterus ni dia akan luluh semula. Okey. Ini adalah macam mana kamu nak menguruskan kebersihan diri lah. Okey. Okey, persenyawaan dan kehamilan. Okey, kalau jika ovum hadir di tube falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Okey, nukleus sperma akan bercantumkan sini, nampak tak? Ni ovum dibebaskan dalam tube falopio, sperma berenang menuju ke ovum di tube falopio. So, berlaku persenyawaan dekat sini. Okey, so bila berlaku persenyawaan dia akan membentuk zygote. Okey, dan kemudian membahagi membentuk satu bola yang kita panggil sebagai embrio. Pasal embrio itu dia akan sampai dekat uterus dan menempel dekat dinding uterus. Okey, ini pertama proses pengovulan, lepas tu proses persenyawaan berlaku, kemudian proses penempelan berlaku. Okey. Hari pertama, minggu pertama hingga keempat, inilah apa yang jadi. Kaki mula terbentuk, embrio, ada ekor yang macam ekor lah, mempunyai ekor yang kecil. Okey. Minggu 7 hingga 8, dah ada dah hidung, telinga, jari dah kelihatan dah. Okey. Minggu 10 hingga 19, embrio kelihatan seperti bayi, dah nampak macam bayi dah. Masa ni baru kita panggil sebagai fetus. Okey, minggu 20 hingga 37, dia dah kelihatan menyerupai bayi. Okey, 38 hingga 40 dia dah lengkap. Okey, badan fetus dah berputar ke bawah, ke arah cervix. Maksudnya sekarang dia bersedia nak keluar lah. Okey, dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Bila dinding tu yang rasa sakit tu bila nak beranak. Sebab uterus itu mengecut dengan kuat. So, menyebabkan bendali amnion ini dia akan pecah lah. Kemudian, fetus itu tolak keluar dari uterus melalui faraj dan keluar daripada badan. Okey. Placenta. Apa pentingnya placenta? Okey, placenta dia terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio juga. Masa dia menempel tu kan. Okey. Kat sini berlakunya pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Maksudnya kalau oksigen daripada darah ibu ni akan berkumpul kat sini, kemudian meresap masuk dan diangkut melalui tali pusat ke fetus. Karbon dioksida pula daripada fetus ni akan lalu dekat tali pusat, pergi ke placenta, lepas tu akan angkut dalam darah ibu untuk disingkirkan. Okey, so kat sini tempat pertukaran nutrien, oksigen, bahan kumuh itulah. Okey, tali pusat macam sahabat dalam menghubungkan fetus dengan placenta. Okey, dia angkut apa yang diperlukan oleh fetus diangkut ke fetus dan untuk disingkirkan daripada fetus lah. Okey. Okey, dinding uterus tempat embrio menempel dan berkembang. Ini adalah amnion, kantung amnion. Okey, membran bentuk pundi yang mana dalam ni ada bendalir. Bendalir amnion ini bertindak sebagai cushion menyerap hentakan dan elak daripada kecederaan lah. Kalau tak ada ni, ibu jatuh sikit pun dah boleh menyebabkan kecederaan. Okey. So ini adalah fetus lah. Masa dalam rahim, dalam uterus kita panggil dia sebagai fetus. Bila dia keluar saya kita panggil sebagai bayi. Okey. Ini adalah keperluan yang nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil. Okey. Dia kena makan serat untuk elak sembelit, ferrum, dalam makanan hati, posmoni untuk hasilkan hemoglobin, karbohidrat untuk bagi tenaga, protein untuk pertumbuhan sel baru dalam fetus, asid folik dalam brokoli untuk perkembangan sistem saraf, vitamin C untuk cegah daripada penyakit gusi berdarah, kulit fetus sihat untuk lawan penyakit. Okey. Kalsium dan fosforus untuk pembentukan tulang fetus, tulang dan gigi, tulang fetus yang sihat, memelihara gigi serta tulang wanita hamil. Okey. Bahan yang perlu dielak adalah rokok, mungkin bersaiz kecil bila dia lahir. Okey, risiko kematian semasa dia lahir. Okey.
berkemungkinan terencak akal, cacat fizikal, lahir pramatang, keguguran fetus. Ini akibat daripada rokok lah. Okey. Kalau minuman beralkohol, boleh jadi sindrom alkohol fetus. Okey, apa dia? Lahir dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala saiz kecil, terencak akal, rupa paras cacat. Okey. Fetus berkemungkinan terencat. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Dadah menyebabkan fetus berkemungkinan cacat. Okay, apa pentingnya susu ibu? Sebab susu ibu dia mengandungi antibody untuk lindungi bayi daripada penyakit, dan juga dia nak eratkan hubungan dengan ibu lah. Penting untuk emosi bayi, dan penghadapan bayi lebih baik dengan minum susu ibu berbanding susu formula. Okey, kemandulan dan kehamilan. Okey, pencegahan kehamilan, kemandulan. Okey, kemandulan maksudnya tak boleh lahirkan anak lah. Okey, so punca kemandulan lelaki dan perempuan, kalau boleh ada yang sama lah. Hormon tak seimbang, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit, masalah kesihatan seperti kencing manis. Ini punca kemandulan wanita dan lelaki lah boleh jadi. Kalau perempuan saja, ovari tak dapat hasilkan ovum, tube fallopian tersumbat, uterus tak normal, ketumbuhan dalam uterus. Kalau lelaki pula, testis tak dapat menghasilkan sperma, bilangan sperma tak cukup, kualiti sperma rendah, mati pucuk. Okey, semua ini adalah punca kemandulan. So, apa kamu nak buat? Bukan maksudnya kita ada cara dia. Okey, nak atasi masalah kemandulan. Yang pertama, kalau ada masalah hormon, kita boleh bagi rawatan hormon. Okey. Kalau ada tersumbat ke apa, kita boleh dutus tersumbat ke fallopian tersumbat, kita boleh betulkan melalui pembedahan. Ini adalah pembedahan laparoskop. Okay, kita tak perlu nak potong besar-besar, just tepuk and then mereka akan betulkanlah bagaimana yang ada masalah. Okay, kaedah persenjauhan in vitro maksudnya kita keluarkan sperma, kita keluarkan ovum, kita letak dalam orang panggil apa? Kat sini pairing petri lah kan. Kemudian kat sini dia ada letak medium, kemudian akan berlaku persenyawaan sehinggalah dia membentuk embrio, kemudian barulah kita masukkan balik dalam uterus wanita. Walau bagaimanapun dia bukanlah 100% akan orang panggil apa, berjaya. Okey, dia hanya berapa persen sajalah, dalam 40% saja. Okey, sebab itulah kadang-kadang buat tak jadi juga. Okey, tapi ini adalah salah satu cara lah, kaedah untuk mengatasi kemandulan. Okey, lepas tu kaedah pencegahan kehamilan. Ada jugalah yang orang yang memang selalu senang dapat anak kan, tu tak? Tapi bila dia dah mungkin kalau dah orang panggil apa, dia nak jarakkan, disebabkan oleh dia selalu dia melahirkan anak secara pembedahan, so dia tak boleh lah terlalu kerap tahun ni tahun depan, tak boleh. So macam mana dia nak cegah dia punya kehamilan adalah yang pertama secara ambil pil pencegah kehamilan. Okey, yang mana dia halang proses pengovulan daripada berlaku, ataupun suntik implan. Nampak tak ni implan? Okey, suntik implan. Okey, untuk rembes hormon halang ovari daripada hasilkan ovum. Okey, yang ni dia letak dekat bawah lengan, kulit bawah lengan. Okey, lepas tu kondom. Okey, yang ni untuk lelaki sebelum persetubuhan, pakai pada zakar. Okey, untuk elak daripada sperma masuk ke dalam faraj. Okey, ini adalah alat kontraseptif. Okey, IUCD masuk. Yang ni doktor yang perlu masukkan. So dia akan masukkan dalam dalam uterus. Okey, nak elak daripada penempelan berlaku selepas persenyawaan. Vasektomi kita potong dan kita ikat dia punya dutus sperma. Okey, so bila berlakunya ejakulasi, dia tak ada sperma lah. Okey, dia tak semestinya potong, ada juga sekarang yang just ikat sahaja. Kalau potong ini dia kekal lah. Okey. Okey, ligasi, tube fallopian, potong dan ikat hujung-hujung ni. So, sperma, ovum tak dapat dicampurkan oleh sperma lah.
Okey, pembiakan tumbuhan. Okey, pembiakan untuk tumbuhan. Struktur dan fungsi bahagian bunga. Okey, ini adalah bahagian bunga jantan. Okey, stamen kita panggil. Ini adalah bahagian pembiakan betina. Kita panggil sebagai pistil. Okey. Pendebungan, apa itu pendebungan? Okey, bila dua jenis bunga, kita ada dua jenis bunga, bisex dan unisex. Okey, unisex maksudnya ada satu-satu, bisex maksudnya dekat bunga tu ada jantan dengan betina sekali. Okey, bahagian betina, jantan dengan betina. Contoh bunga unisex adalah jagung dan juga betik. Maksudnya betik ni dia ada bunga yang jantan dan dia ada bunga yang betina. Okey, ni bunga betina ni, dia bunga jantan dia. Okey, sama juga dengan jagung. Okey, bunga betina, ini bunga jantan. Okey. Apa itu? Kalau macam yang ini pokok bunga raya, pokok bunga apa? Pokok durian. Okey. Pendebungaan. Apa itu pendebungaan? Ialah proses pemindahan butir bunga yang matang dari enter ke stigma. Okey, itu adalah maksud pendebungaan. Okey. Okey. Jenis pendebungaan, ada dua, pendebungaan sendiri, pendebungaan kacuk. Kalau sendiri, maksudnya daripada butir bunga, daripada dipindahkan ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama, ataupun dipindahkan pada stigma pada bunga yang sama. Okey, ini bunga yang sama. Okey, pindah pada bunga yang sama. Ini bunga yang lain tapi pada pokok yang sama. Kalau kacuk daripada butir bunga daripada enter daripada bunga pokok dipindahkan ke stigma bunga pada pokok yang lain. Ini pokok lain. Okey. Okey, ejen pendebungaan. Okey, boleh jadi contohnya angin, haiwan, serangga, manusia pun boleh jadi ejen pendebungaan untuk bantu nak pindahkan butir bunga. Okey, especially bunga yang unisex lah. Jadi dia memang kena ada ejen pendebungaan. Haiwan dan serangga. Okey, biasanya bila dia ambil nektar dekat bunga, okey, so akan lekatlah butir bunga tu, kemudian bila dia pergi ke bunga yang lain, so butir bunga tu akan jatuh atas stigma lah. Okey, angin biasanya butir bunga yang ringan, so dia akan dibawa oleh angin ke stigma bunga. Okey, kalau biasanya stigma tumbuhan yang dia punya ejen pendebungaan dia angin, dia berbulu, panjang dan berbulu lah untuk dia perangkap nanti butir bunga tu. Dan butir bunga biasanya licin, ringan dan banyak. Okey. Kelebihan pendebungaan kacuk apa dia? Pokok lebih sihat, okey, sebab ada variasi. Okey, tanaman mempunyai varieti baru, maksudnya dia ada variasi lah. Biji benih lebih berkualiti. Pokok baru dia ada daya tahan terhadap perosak yang ada penyakit tinggi. Okey. Yang ni yang kacukan lah. Hasil daripada kacukan. Kamu boleh baca. Okey, yang ni lama. Okey, proses persenyawaan. Okey, first kali butir bunga jatuh atas stigma. Kemudian, dekat sini ada rembesan bergula. Rembesan bergula ni menyebabkan butir bunga ini bercambah. Okey, menghasilkan tube bunga yang mana dia akan turun ke arah ovari untuk bawa gamit jantan. Okey, dalam ovari ni, ini adalah ovul. Okey, kemudian bila sampai saja, okey, tiup bunga ni ke ovul, dia akan menembusi ovul dan kemudian gamit jantan akan mencantum dengan gamit betina. Okey, tapi nanti dalam biologi kita belajar lagi detail lah pasal persenyawaan ni. Dia bukan sekadar macam ni saja. Okey. Okey, struktur biji dan benih dan fungsi dia. Okey, biji benih terbagi kepada dua, monocotyledon dan dicotyledon. Okey, mono maksudnya dia ada satu cotyledon. Kalau dicotyledon, dia ada dua cotyledon. Okey, ini dicotyledon. Contoh macam buah mangga ataupun durian, kamu cuba buka dia punya kulit biji dia tu, dan nampak tak dia telah
dia ada dua sebenarnya. Itu cotyledon. Dua cotyledon. Okey, ini adalah contoh jagung monocotyledon. Okey, dia ada endosperma, dia ada cotyledon, plumule dan juga radicle. Okey. Testa, dia kulit, dia lindungi biji benih. Hilum, ini hilum ni, okey, tempat pelekatan biji pada buah. Micropyle ada liang untuk benarkan air dan udara masuk. Okey, embryo pula ada 3 bahagian, plumule, radicle dan cotyledon ataupun endosperma. Plumule ni akan berkembang jadi pucuk, radicle akan berkembang jadi akar. Cotyledon ini ada ataupun endosperma dan juga ataupun endosperma yang simpan dan bekal makanan semasa percambahan biji benih. Sebab masa ni biji benih itu dia tak boleh buat makanan sendiri lagi. Sebab dia tak ada daun hijau. Okey, ini adalah percembahan dia. Okey. Cotyledon keluar dari tanah. Bila cotyledon itu keluar dari tanah, kita panggil sebagai epigeel. Okey, ada yang kekal dalam tanah, kita panggil sebagai hypogeel. Okey. Yang ini. Okey. Apa syarat dia? Mesti ada udara. Ingat, hafal, air, udara, suhu yang sesuai. Itu adalah syarat untuk percambahan biji benih. Tak, kalau kita nak elak daripada percambahan, kita eliminate. Kita singkirkan salah satu syarat tu, so dia tak bercambah lah. Okey.